Suatu ketika dahulu, menaiki kapal terbang hanya untuk golongan kelas atasan saja. Namun, kini ia menjadi antara sistem pengangkutan yang menjadi pilihan kebanyakan orang tanpa mengira kedudukan. Tambahan pula, ada syarikat penerbangan mengambil pendekatan berdaya saing dengan menawarkan penerbangan tambang murah. Sejak itu, pengangkutan udara menjadi semakin popular dan mampu dinaiki semua golongan masyarakat. Pengetahuan berkenaan penciptaan kapal terbang banyak disogokkan dengan sejarah dicipta oleh Barat dengan mengatakan Wright bersaudara adalah tokoh yang mula-mula menciptakannya. Malah, pengetahuan itu kekal diajar kepada anak kita sehingga ke hari ini. Barat sengaja menenggelamkan dan memadamkan sejarah sebenar permulaan terciptanya kapal terbang kerana mungkin mereka berasa malu memperakui orang pertama memperkenalkan konsep kapal terbang adalah seorang Muslim. Industri dunia penerbangan wajib berterima kasih dan mengenang jasa, idea dan usaha kreatif dilakukan seorang Muslim kelahiran Andalusia, Spanyol bernama Abbas Qasim bin Firnas. Beliau dilahirkan di Ronda, Spanyol pada 810 Masihi dan lebih dikenali sebagai Ibnu Firnas. Beliau adalah seorang berpengetahuan luas dalam ilmu kimia dan teknologi. Dunia Barat lebih menjulang nama Roger Bacon sebagai pelopor teori dan konsep kapal terbang. Malah, mereka juga menghebahkan ke seluruh dunia Wright bersaudara adalah manusia pertama menerbangkan pesawat. Fakta itu amat menyedihkan bagi yang memahami dunia matematik kerana Roger Bacon lahir setelah 500 tahun selepas Ibnu Firnas. Wright bersaudara pula, jaraknya dengan kelahiran Ibnu Firnas adalah 1000 tahun, iaitu 1,000 bezanya. Ia menunjukkan sama ada Roger Bacon atau Wright bersaudara bukan manusia pertama mengetahui dan berusaha menerbangkan pesawat ke udara. Berbalik kepada usaha dilakukan Ibnu Firnas, dicatatkan pada 875 Masihi, beliau berjaya membuat sebuah model pesawat dengan meletakkan bulu pada sebuah bingkai kayu. Setelah siap, beliau mempamerkan kepada masyarakat Cordova untuk menyaksikan sendiri model pesawat itu. Masjid Mezquita, Spanyol, menjadi saksi kebenaran itu kerana Ibnu Firnas melakukan percubaan menerbangkan pesawatnya melalui menara masjid berkenaan. Beliau melakukan usaha penerbangan itu menggunakan sayap atau jubah tanpa lengan yang dipasang pada tubuhnya. Masyarakat Cordova menyaksikan usaha Ibnu Firnas yang berakhir dengan kegagalan kerana pesawatnya jatuh akibat kaedah meluncur yang kurang baik. Ibnu Firnas jatuh bersama pesawatnya dan mengalami kecederaan di bahagian belakang tubuhnya. Kecederaan itu memaksa beliau menghentikan usaha selanjutnya. Ada ahli sejarah penerbangan mengatakan Ibnu Firnas lupa untuk memperhatikan dengan tepat bagaimana burung menggunakan ekor mereka untuk mendarat. Hal ini berdasarkan bentuk model pesawat buatan Ibnu Firnas tiada bahagian ekor, menyebabkan usaha penerbangan itu gagal terbang dengan sempurna dan seimbang. Keuzuran dialami Ibnu Firnas untuk memajukan idea, teori dan konsep model pesawat selanjutnya terhenti. Bagaimanapun, beliau tetap berpegang kepada sikap orang berilmu, kemudiannya beralih kepada usaha pembangunan dan penyelidikan dalam pelbagai cabang ilmu sains yang lain. Mungkin beliau memahami sabda Nabi SAW
yang menegaskan manusia paling dicintai Allah ialah manusia yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain, seperti diriwayatkan Imam At-Tabarani. Manusia yang paling dicintai Allah ialah yang paling berguna bagi manusia. Sikap terus kekal dalam kerja penyelidikan dan membangunkan ilmu dan teknologi diusahakan Ibu Firnas sejajar dengan apa yang terkandung dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihatnya, sesungguhnya ada manusia yang menjadi kunci pembuka bagi kebaikan dan kunci penutup bagi keburukan. Ada pula manusia menjadi kunci pembuka keburukan dan kunci penutup bagi kebaikan. Beruntunglah manusia yang dijadikan Allah kunci kebaikan ada di tangannya, dan celakalah manusia yang dijadikan Allah kunci keburukan ada di tangannya. Ibnu Firnas menjadikan dirinya kunci kebaikan dengan memperkenalkan teori, konsep, malah sampai ke tahap mengusahakan sendiri model pesawat terbangnya itu. Kesan langsung daripada usaha murni beliau itu, manusia kini berjaya mencipta pelbagai pesawat baik dalam bentuk ketenteraan, apatah lagi yang berhubung kait dengan industri penerbangan awam. Kejayaan Ibu Firnas menjadi manusia pertama menerbangkan model pesawat di udara perlu dijadikan contoh dalam memberi inspirasi menjadi Muslim yang mencipta kemajuan dunia. Selain itu, dunia Islam termasuk di negara kita perlu mengangkat nama Ibnu Firnas dalam sistem pendidikan supaya anak kita mengenalinya dan menyedari insan Muslim bukan sekadar pengguna teknologi tetapi pencipta teknologi.